Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat rahimahullah, pagi ini bertarikh 15 Syawal 1444 Hijriyah. Alhamdulillah, kita masih dikekalkan dengan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari lagi kita dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membawa misi dan visi yang begitu jelas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan amanah kehidupan ini di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, amanah yang paling utama yang disebut oleh banyak ulama, antaranya Imam Al-Mawardi rahimahullah di dalam kitabnya yang bernama Ahkamus Sultaniyah, iaitulah seperti yang setiap kali kuliah saya sekerap ulangkan, iaitulah niyabatan anin nubuwah fi hirasatid diniyah, iaitulah niyabatan menjadi galang ganti kepada kenabian. Setelah contohnya kalau kita tengok bahawa sesungguhnya kalau di zaman sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah nabi-nabi dan rasul yang terdahulu, iaitulah tetap ada galang ganti apabila satu rasul itu dijemput oleh Allah kembali ke rahmat Allah. Tetapi biasanya kalau zaman sebelum daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah nabi-nabi dan rasul sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Allah Taala memilih, iaitulah zuriat ataupun orang yang berketurunan daripada nabi-nabi dan rasul, itulah yang menjadi galang ganti kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dengan jalan itu memastikan bahawa iaitulah apa yang dibawa oleh
nabi-nabi dan rasul yang pertama, iaitulah Nabi Adam alaihi salam, tetap bersambung sehingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu ulama sebut, iaitulah kalau kita kaji dari segi nasab dan keturunan nabi-nabi dan rasul sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah semuanya berhubungan dari segi nasab dan keturunan. Tu ada ulama pula yang buat kajian, dia susun dan dibentangkan kepada kita bagaimana daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Adam, iaitulah dalam bentuk pohon nasab. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, itu merupakan salah satu cara bagaimana Allah Ta'ala memeliharakan agamanya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu rasul-rasul yang terdahulu mereka cukup bimbang apabila mereka telah mencapai umur yang cukup tua, mereka belum dikurniakan zuriat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya pernah diriwayatkan, iaitulah Nabi Ibrahim alaihi salam sendiri, dia juga merupakan rasul yang bimbang apabila dia mencapai umur yang cukup tua, sama ada melalui istrinya yang bernama Sarah, kemudiannya yang keduanya Hajar, beliau belum dikurniakan sebarang zuriat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Allah Zakaria alaihi salam, apabila umurnya cukup lanjut, dia belum dikurniakan zuriat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitulah antara doa itu Allah Ta'ala maktubkan di dalam Al-Quran, iaitulah ada riwayat kata ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada riwayat mengatakan ini adalah doa Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Allah Ta'ala maktubkan di dalam Al-Quran, antaranya doa berbunyi, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin, iaitulah ya Allah, janganlah kamu biarkan aku berseorangan, jangan tinggal aku seorang-seorang ya Allah, maka sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi warisan. Apa maknanya? Iaitulah mereka mengharapkan sungguh-sungguh supaya mereka iaitulah dikurniakan dengan perwarisan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitulah waris. Kenapa mereka perlu sangat waris mereka? Iaitulah kerana mereka bimbang, iaitulah ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka bawa ini tidak ada penyambungnya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya iaitulah doa Nabi Ibrahim ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun Nabi Ibrahim sudah mencapai usia yang cukup lanjut, dia dikurniakan dengan iaitulah putra yang bernama Ismail melalui Hajar. Tak berapa lama juga Sarah, isteri yang paling tua, iaitulah umurnya pun sudah cukup lanjut, iaitulah dia juga didatangkan oleh malaikat dengan satu berita, iaitulah mengatakan bahawa dia telah mengandung dan dia akan dikurniakan dengan putera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal itu saya baca satu riwayat yang menyebut bagaimana
iaitulah ketika malaikat datang kepada Sarah, dia mengabarkan dan kemudian menceritakan kepada Sarah bahawa dia bakal akan dikurniakan dengan zuriat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengandung dan dia akan melahirkan anak. Tak berapa lamanya Sarah terkejut, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kemudian dia pun ketawa sungguh-sungguh, bukan bermakna dia gelak tu. Dia tak terima keputusan Allah dan ketentuan Allah, bukan makna dia tak percaya kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, tetapi iaitulah kerana dia berasa lucu seolah-olah iaitulah benda ni maknanya tuan-tuan pelik dan jarang berlaku di atas muka bumi Allah. Umur yang sudah cukup tua tetapi masih lagi mengandung dan dapat melahirkan anak di atas muka bumi Allah. Sebab itu bila lahirnya putera Ibrahim maka dinamakan Ishak. Ishak iaitulah bahasa Ibrani maknanya ketawa. Ambil sempena iaitulah ketawa Sarah setelah diberitahu oleh malaikat, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Begitulah juga Nabi Allah Zakaria alaihi salam, iaitulah ketika umur cukup lanjut dia tetap dikurniakan dengan putera yang bernama Yahya. Buat apa tuan-tuan? Allah Ta'ala kurniakan zuriat kepada mereka. Mereka pun mengharapkan zuriat. Akhirnya mereka mendapat zuriat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawapannya ialah mudah untuk kita faham. Disebut oleh ulama yang muktabar mengupas sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah disebut oleh ulama kerana sesungguhnya mereka bimbang tidak ada pewaris kepada perjuangan dan agama yang mereka bawa di atas muka bumi. Allah Ta'ala jamin penjagaan kepada agama Allah. Allah Ta'ala anugerahkan zuriat kepada mereka. Malah nabi-nabi sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah maknanya adanya nabi yang menggantikan mereka. Tetapi tidak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi terang-terang sebut ana khatamul anbiya wal mursalin, aku penutup segala nabi dan rasul. Jadi iaitulah maknanya Nabi Muhammad juga akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapakah yang akan menyambung legasi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi di sinilah kata Imam Al-Mawardi rahimahullah, maka orang yang akan menyambung perjuangan yang diasaskan oleh Nabi ini, yang mana perjuangan dan agama yang dibawa oleh Nabi ini tetap akan berterusan sehingga hari kiamat. Dia tak akan putus. Tak ada siapa yang boleh menghancurkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulunya Allah Ta'ala jaga agama ini melalui pewaris para nabi dan rasul, maka sesungguhnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah sudah tidak ada pewaris kepada nabi dan rasul. Maknanya lepas daripada Nabi Muhammad tak ada nabi dah dan tak ada rasul dah. Siapa pula yang akan mewarisi apa yang dibawa oleh nabi ini? Kitalah sebagai galang gantinya. Itu yang disebut niabatan. Ini matlamat hidup kita, niabatan sebagai galang ganti anin nubuwah, daripada kenabian yang diasaskan mulanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tugas yang paling utama. Walaupun kita ni bukan nabi, walaupun kita ni bukan rasul, tugas utamanya
iaitulah fi hirasatid diniyah, untuk menjaga kesucian dan keagungan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memastikan iaitulah ajaran agama Allah ini berterusan sehinggalah hari kiamat. Tuan-tuan, ini amanah yang paling besar yang diletakkan oleh Allah Ta'ala di atas pundak kita. Maka dengan sebab itu, alhamdulillah, Tuhan bagi kehidupan kepada kita, Tuhan masih lagi beri nyawa kepada kita. Maka iaitulah untuk apa? Untuk kita berterusan menghidupkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu, apabila kita menghidupkan agama Allah, sama ada syiarnya, sama ada syariatnya, iaitulah tambah kalau kita tengok syiar, iaitulah lambang kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang boleh bagi hidup lambang agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang dapat membesarkan dan mengagungkan sebarang syiar agama Allah, maka sesungguhnya lahirlah daripada jiwanya, iaitulah bahawa sesungguhnya hati yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, lambang agama Allah banyak sekali. Macam contohnya Ramadan baru ni, tuan-tuan, kita tempuh, kita dapat menghidupkan kesucian dan keagungan Ramadan. Kita dapat rebut kemuliaan Ramadan yang kita tempuh baru ini. Kita dapat jadi manusia yang disebut sebagai sawamah, orang yang betul-betul menjaga ibadah puasa. Kita juga disebut dengan qawamah, orang yang betul-betul dapat menghidupkan waktu malam dengan ibadat dan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala hadiahkan kita pula, iaitulah dengan Aidul Fitri, satu perayaan yang paling ulung di atas muka bumi Allah, iaitulah untuk membawa kita faham tujuan kehidupan kita di atas muka bumi Allah. Maka sesungguhnya Aidul Fitri itu juga merupakan satu syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, walaupun kita dalam mood perayaan dan sebagainya, kita masih lagi dapat ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat istiqamah tadinya dengan sembahyang subuh berjamaah, kemudian kita dapat istiqamah pula dengan satu majlis yang agung, majlis yang disebut sebagai akabirus sunnah, sebesar-besar sunnah Nabi di atas muka bumi Allah, iaitulah majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diredai oleh Allah. Jadi untuk majlis ilmu pada pagi ini, pagi 15 Syawal 1444 Hijriah, saya nak bawakan kepada tuan-tuan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jadi satu tazkirah dalam kehidupan kita. Kebetulan semalam sebelum tidur duk buka satu kitab, jumpa sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ni dia ada dalam senarai, iaitulah kalau kita buka hadis-hadis di dalam kitab Sahih Muslim. Jadi hadis ni hadis sahih untuk jadi pedoman kepada kita sebagai satu peringatan daripada Nabi untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dan bila tengok menarik, saya nak kongsi dengan tuan-tuan, mudah-mudahan ia jadi satu manfaat kepada
kepada kita, terutamanya dalam melayari bahtera kehidupan di atas muka bumi Allah. Hadis ini berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yarda lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha yarda lakum an ta'buduh wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa ma an tanasahu man wallahu Allahu amarakum wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratas su'ali wa idha'atal mali au kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini salah satu daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan dalam senarai periwayat hadis Abu Hurairah duduk tempat yang pertama yang disebut sebagai periwayat paling banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan petikai pula, pasal ada juga orang yang tanya soalan pada saya. Dia kata, ustaz, macam mana Abu Hurairah dia boleh menjadi periwayat paling banyak hadis Nabi, yang banyak sampai kat kita pun hadis riwayat daripada Abu Hurairah, sedangkan iaitulah sahabat utama Nabi banyak lagi. Antara yang paling kanan senior iaitulah Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, dan banyak lagi sahabat-sahabat utama yang lain. Malah iaitulah bahawa sesungguhnya hierarki sahabat Nabi pun yang paling utama sekali iaitulah yang kita sebutkan tadi ni, tuan-tuan. Jangan heranlah tuan-tuan. Pasal apa? Pasal bila sebut hadis Nabi ni, kita berbicara tentang pengakuan Nabi. Pengakuan Nabi, Nabi sengak pun jadi hadis. Dan kemudiannya percakapan Nabi, Nabi bercakap jadi hadis. Dan kemudian segala tindak tanduk dan kelaku kelayak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia juga jadi satu hadis di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita tentang kelaku kelayak Nabi, percakapan Nabi dan juga diamnya Nabi ni sekalipun, iaitulah siapa yang paling banyak yang boleh bawa cerita tu kepada kita, tentulah orang yang paling, iaitulah maknanya banyak masanya bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ikut kaedah, siapa yang paling banyak masanya bersama dengan Nabi? Satu, tentulah iaitulah orang yang menyediakan keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sebagai khadam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu siapa lagi? Orang yang paling dekat dengan Nabi, yang orang panggil apa? Good companion, sahabat yang paling setia. Macam kita pun, sahabat yang paling setia bersama-sama dengan kita, siapa dia? Tentulah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita juga, kawan yang paling rapat, yang kenal dalam luar, siapa dia? Isteri kita lah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dan kena tambah satu lagi, iaitulah orang yang tak buat kerja apa, dia kira duduk dan juga bersama-sama dengan Nabi 24 jam. Siapa dia ni? Iaitulah di zaman Nabi dulu ada satu golongan yang dipanggil Ahlus Suffah, orang yang duduk di beranda masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa tak buat kerja apa, depa duduk di situ bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap masa. Makan mereka iaitulah banyak ditaja oleh sahabat-sahabat yang lain. Kerja mereka ialah mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan heran
lah tokoh utama di kalangan Ahlus Suffah ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang namanya ialah Sayyidina Abdul Rahman bin Sakhrin. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sedangkan sahabat utama lain depa pun ada kerja dan sebagainya. Sebab itulah banyak riwayat hadis tak datang daripada mereka. Itu nak jelas juga tuan-tuan, bukan pasal apa. Pasal ada kadang-kala orang pertikai benda tu tuan-tuan. Jadi jangan heran benda tu. Tu yang saya sebut tadi, periwayat hadis yang paling banyak Abu Hurairah, pasal dia Ahlus Suffah, hidup dia iaitulah bergelimang dengan Nabi cukup lama. Lepas tu Aisyah radhiyallahu anha, tak saya heranlah pasal apa. Aisyah radhiyallahu anha ialah isteri Nabi. Begitu juga iaitulah Sayyidina siapa lagi? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik ialah khadam Nabi. Dia yang menyediakan keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Inna Allah yarda lakum thalatha. Sesungguhnya Allah Ta'ala paling redha ia kepada kamu dengan 3 perkara. Dan kemudiannya wa yaskhutu lakum thalatha. Dan Allah Ta'ala paling murka kepada kamu apabila kamu melakukan 3 perkara. Jadi pagi ni kita akan berbicara tentang 3 perkara yang paling diredai oleh Allah kalau ada pada seseorang, dilakukan oleh seseorang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harap 3 perkara ini menjadi tabiat kita tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dan 3 perkara yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap sungguh-sungguh jangan sedikit pun ataupun salah satu daripada 3 perkara ini ada kepada kita, supaya hidup kita ini sentiasa iaitulah diredai oleh Allah, dijauhkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana bulan Ramadan dulu kita doa cukup kerat. Apa doa kita? Iaitulah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami minta sungguh-sungguh supaya iaitulah Engkau anugerahkan kami keredaanmu. Apa lambang keredaanmu? Anugerahkan syurga. Sebab syurga tu lambang kepada keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jauhkan kami sungguh-sungguh daripada kemurkaanmu. Apa lambang kemurkaan Allah? Iaitulah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harap sungguh-sungguh Tuhan redha pada kita. Kita harap sungguh-sungguh supaya Tuhan jangan murka kepada kita. Kena tahulah apa yang Tuhan redha dan apa yang Tuhan murka. Baik, yarda lakum, Allah Ta'ala paling redha kepada kamu 3 perkara. Apa dia? Yang pertamanya anta'buduh, hendaklah kamu menjadi orang yang sentiasa menyembah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Sembah Allah, sempurnakan tauhid. Jangan ada sedikit pun unsur syirik daripada kehidupan kita. Insya-Allah hidup kita diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita betul-betul sembah Allah, jangan ada unsur syirik, ikhlas sungguh-sungguh. Dan kemudiannya bila kita sebut syirik apa pun jangan bagi ada.
Syirik yang tersembunyi kah? Syirik yang terang-terang kah, tuan-tuan? Mungkin syirik terang-terang ni, iaitulah maknanya kita boleh jauhkan. Tapi kadang-kala syirik yang tersembunyi kita tak peduli. Apa dia syirik yang tersembunyi? Iaitulah bahawa sesungguhnya disebut oleh Syekh Abul Balqa, seorang ulama tauhid yang ulung, antara syirik tersembunyi yang paling utama yang banyak ada kepada manusia, iaitulah syirkul aghrad. Apa dia syirkul aghrad? Syirik aghrad makna syirik tujuan. Kita buat sesuatu bukan kerana Allah, ataupun kerana Allah, dan juga termasuk kerana manusia ataupun kerana yang lain. Jatuh senang bahasanya untuk kita faham, bila kita betul-betul ikhlas buat kerja kerana Allah dalam apa jua urusan, kita tidak bimbang orang yang mencela, kerana kita melaksanakan tuntutan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah kita akan menjadi orang yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Allah Ta'ala cukup redha kepada kita apabila kita boleh menjadi manusia yang berpegang teguh dengan tali Allah. Maksudnya kita ni berkelahi lagu manapun, berbeza pendapat lagu manapun, iaitulah kesatuan kena jaga. Kesatuan kita pula, nak ikat kesatuan kita tu hendaklah diikat dengan tali Allah. Apa dia tali Allah? Hablullahil matin, iaitulah Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam ni, walau dia puak manapun, berbeza kaum lagu manapun, lepas tu hang tak setuju hang aku lagu manapun, tetapi di atas satu perkara, Al-Quran dan sunnah, dia kena ada unity ataupun kesatuan di atas muka bumi Allah. Sebab inilah dia yang disebut oleh Nabi, yang kita ulang selalu hadis dia. Nabi kata sebelum ia wafat, taraktu fikum amrain fa in tamassaktum bihima falam tadillu abada wa hiya al-Quran wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggal kepada kamu dua pusaka agung, yang mana kalau hampa pegang betul-betul dua pusaka agung ini, kamu tidak akan sesat sampai bila-bila. Apa dia? Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu kita tengok hari ini, apabila umat Islam dia berpecah dari segi politik, dari segi apa sahaja, tuan-tuan, maka iaitulah orang kafir mengepak, tuan-tuan. Mereka iaitulah maknanya dalam keadaan tadi. Sebab orang kafir ni dia boleh bersatu, berkelahi ke mana pun dia boleh bersatu. Sampai disebut oleh Syekh Abdul Qadir Audah, al-kufru millatun wahidah. Kafir tu millah dia, agama dia satu ya. Apa dia? Untuk memastikan Islam maknanya terhalang di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak cerita panjang, tuan-tuan, yang ni saya dah hurai banyak kali dah. Maka pastikan sungguh-sungguh kita berpegang teguh dengan tali Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya ialah wa antanasahu man wallahu Allahu amarakum, dan hendaklah kamu sentiasa nasihat menasihati, terutamanya nasihat yang perlu kita jalankan sungguh-sungguh kepada orang yang memegang kekuasaan di kalangan kita, iaitulah pemimpin-pemimpin kita. Pasal itu pemimpin kita ni, pemimpin negara ke, pemimpin negeri ke, kalau mereka melakukan kemungkaran,
tanggungjawab utama bagi sesiapa sahaja di kalangan rakyat untuk bangkit menegur, iaitu setiap daripada kesalahan mereka. Ada orang sebut kat saya nak tegur ke mana ustaz, kita ni siapa? Mereka orang yang berkuasa, banyak kaedah cara nasihat dan tegur tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Antaranya iaitulah jangan redha sama sekali dengan segala kejahatan dan kebejatan yang mereka lakukan. Kalau tak mampu dengan lidah, kalau tak mampu dengan perbuatan sekalipun, makna kita terjemahkan dalam bentuk benci kemungkaran yang dilakukan dalam bentuk hati, walaupun ia merupakan selemah-lemah iman, tapi sekurang-kurangnya iaitulah itu salah satu bentuk tanasahu untuk kita ambil i'tibar, dan ia merupakan orang yang paling disayangi oleh Allah. Pasal itu tanda Tuhan sayang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis. Nabi kata iaitulah sayyidus syuhada, iaitulah ketua kepada orang yang mati syahid dalam syurga besok, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia ketua. Bila duduk dalam syurga esok, ada satu kumpulan dalam syurga tu, dia maknanya ialah kumpulan orang mati syahid. Ketua dia siapa dia? Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan kemudian timbalan kepada Hamzah siapa dia? Wa rajulun qama ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu faqatalahu au kama qala. Iaitulah timbalan kepada Hamzah yang juga jadi ketua dalam syurga Allah Taala untuk kumpulan orang mati syahid, ialah beberapa orang yang mereka ini pergi kepada pemimpin yang zalim, kemudian mereka habaq benda betul ada pemimpin yang zalim, mereka dizalimi, akhirnya mati. Maka sesungguhnya mereka mati syahid, maka ketua orang mati syahid di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga perkara yang Tuhan paling redha, dan kemudian iaitulah wa yakrahu lakum salasa, dan Tuhan paling benci tiga benda. Jangan buat tuan-tuan. Apa dia? Qila wa qala. Apa dia qila wa qala? Qila berkata, qala berkata. Maknanya rajin bercakap, tapi bercakap kosong, tidak ada manfaat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kalau kita tengok dalam masyarakat kita, ada jenis orang yang dia rajin bersembang. Bagus tak rajin bersembang? Baguslah, rahmah. Dia ramah dengan orang tuan-tuan. Bagus, dia ikut kaedah. Tapi bersembang pun kalau boleh janganlah sampai peringkat kira bersembang, tengok-tengok tak ada manfaat sedikit pun. Tak ada manfaat tu pun kira memang teruk dah. Tambah kalau bersembang tu pula keluar sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap daripada percakapan kita tu, iaitulah sesungguhnya akan dihisab dan dinilai oleh Allah. Dia menjadi penyebab untuk kita mendapat syurga ataupun neraka daripada Allah. Satu. Yang kedua, wa kasratus su'al. Banyak bertanya, suka tanya, rajin tanya sangat tuan-tuan. Ustaz nyari kata lu, ibu kepada ilmu kena rajin tanya, ubat kepada ilmu kena rajin tanya. Betul. Tapi nak bertanya sesuatu yang tidak ada manfaat, yang tu paling dibenci oleh Allah kerana ia membawa mudarat cukup banyak tuan-tuan. Macam banyak tanya, ubat utama kepada ilmu tanya. Macam ubat, okey kita kata ubat bagus nak makan, bagus. Tapi kalau ambil terlampau banyak, lepas tu pula tak ikut dos dia, bukan jadi ubat, jadi mudarat tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sebab itu orang yang paling suka bertanya dikasihi oleh Allah. Tapi kaedah lagu mana? Tanya yang ada manfaat, yang boleh membawa kepada
kepada manfaat dunia dan manfaat akhirat. Tapi kalau maknanya iaitulah orang yang paling dibenci oleh Allah juga, orang yang paling banyak bertanya tetapi tidak membawa manfaat, macam contohnya Bani Israel, iaitu setiap pertanyaan akhirnya membawa kesusahan kepada mereka di atas muka bumi Allah. Dua. Dan yang ketiga, yang ni antara yang paling dibenci oleh Allah yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Apa dia? Wa idha'atul mal, dan banyak membazirkan harta di atas muka bumi Allah. Ramadan, berapa banyak pembaziran dari segi pemakanan dan sebagainya, tuan-tuan. Bila kita tengok laporan tu, iaitulah maknanya oleh dikeluarkan oleh orang kumpulan-kumpulan yang kutip sampah apa semua ni, tuan-tuan. Sampah bulan Ramadan saja di Malaysia ni, tuan-tuan, maknanya lebih beratus-ratus tan daripada sebelum bulan Ramadan dan selepas bulan Ramadan. Patutnya bulan Ramadan ni kita puasa. Bila puasa, dia maknanya dalam keadaan tadi lagi kurang makan. Dah. No? Memang makan banyak tu juga, tapi tang membazir tau. Yang tu yang paling dibenci oleh Allah. Satu tamadun apabila dia terlampau banyak budaya pembaziran, satu ketika Allah Ta'ala akan hancurkan tamadun itu di atas muka bumi Allah, dengan Allah Ta'ala datangkan kepada mereka kebuluran. Termasuk pembaziran kepada harta ni, iaitulah kita tidak urus harta dengan terbaik. Kita letakkan harta itu pada sesuatu tempat, iaitulah yang lara ataupun lalai, yang tidak membawa manfaat kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dibenci oleh Allah. Jadi ingatlah balik kepada hadis ini dan ambil iktibar. Mudah-mudahan tak ada langsung sifat yang disebut Tuhan murka kepada kita. Kita hanya ada iaitulah sifat, itulah Tuhan paling redha kepada kita untuk menjadikan kita manusia yang paling mendapat keredaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan ini umum untuk diri saya dan kita semua, untuk membawa dan memandu kita berada di atas jalan kebenaran pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu sebagai satu pesanan pada pagi ini. Mudah-mudahan ia dapat membentuk diri kita yang kita sebut tadi, kita dapat keredaan Allah dan kita tidak menjadi manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mengambil kesempatan di sini, oleh kerana masih ada iaitulah sisa-sisa perayaan Aidul Fitri, saya ambil kesempatan untuk mengucapkan kepada tuan-tuan, minal aidin wal faizin kullu antum min kullu amin antum bi khair. Mudah-mudahan dengan Aidil Fitri ini kita semua mendapat keredaan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya, walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Kita tunda kuliah ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من الربا. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.